Okey, boleh saya izinkan saya mulakan majlis, Ustaz? Silakan, silakan. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormat, okey. Al-Fatihah untuk pembuka bicara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi salam pembuka majlis, salam perkenalan buat anda semua. Terima kasih. Saya alu-alukan buat para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang mengikuti secara langsung walau di mana itu anda berada. Terutama sekali yang menyertai kita dalam dalam ruangan Google Meet ini dan juga dalam ruangan FB Live. InsyaAllah, Alhamdulillah daripada inisiatif Panitia Pendidikan Islam SMK IDC Melaka. Sebelum tu izinkan saya perkenalkan diri saya, Cikgu Ehsan, guru SMK Infant Convent. Jadi terima kasih juga kepada pihak sekolah SMK IDC Melaka, terutama sekali yang berusaha kepada DPK 1 Puan Faridah Syukur Damazun, DPKM Puan Faridah Syukur, dan juga barisan Panitia Pendidikan Islam Ustazah Junaidah dan Ustazah Fauziah. Okey, dari orang-orang daripada SMK IDC ni hebat-hebat belaka, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi program ni adalah salah satu pengisian juga bagi Panitia Pendidikan Islam di samping ada juga membuat food bank untuk anak-anak pelajar yang kurang berkemampuan dan juga orang-orang yang sekitarnya. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya terlambat, izinkan saya mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah 1443 Hijri. Okey, sebelum itu saya ingin menerangkan sedikit syarah kepada hari ini. Konsep lebih santai. Ceramah perdana kita pada hari ini adalah diskusi ilmu secara santai. Selama 1 jam sebagai ruangan bersama secara maya. Mudah-mudahan di tahun baru kita ni adalah menjadi salah satu asbab untuk kita bersama-sama di era pandemik ini untuk mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Baik. Alhamdulillah. Jadi izinkan saya perkenalkan personaliti jemputan kita pada hari ini yang tidak asing lagi, iaitu Fadil Datuk Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat Ustaz? Alhamdulillah. Dah makan Ustaz? Malam saya tak makan. Saya makan petang. Malam biasa. Okey, baik Ustaz. Okey, Ustaz juga seorang personaliti yang tidak asing, merupakan personaliti di kaca TV, radio dan media semasa, dan juga seorang pengasas dan pengurusi daripada Pusat Pendidikan Al-Barakah di Kepulauan Perak, merupakan anak jati Perak, yang berkhidmat yang telah menuntut ilmu di Ma'had Tahfiz Al-Quran dan Qiraat di Kepulauan Perak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk kepada topik kita, jadi ini adalah diskusi ilmu yang bersifat santai. Jadi insya-Allah apa-apa saranan dan juga komen anda boleh letak di ruangan komen, dan juga memandangkan ini adalah salam al-hijrah dan juga tahun baru untuk tahun baru Islam. Anda juga boleh letakkan apakah anda punya cita-cita azam yang baru. Bukan tahun baru je nak tahun baru, ini tahun baru Islam juga. Kita selalu letakkan azam kita pada tahun baru Islam. Baik Ustaz. Baik, kita terus masuk kepada soalan. Jadi setiap kali awal Muharram Ustaz, jadi perkara yang selalu kita perdengarkan adalah Ma'al Hijrah. Awal Muharram Ma'al Hijrah. Awal Muharram Ma'al Hijrah. Kenapa dipanggil Ma'al Hijrah? Kenapa tak dikatakan Ma'al Asdiqa ke, Ma'al Al-Muzra ke? Jadi persoalan hijrah ini jadi special kita panggil. Jadi ada setengah pelajar, kita belajar daripada kecil bahawa peristiwa hijrah bermula daripada penghijrahan Nabi daripada Makkah ke Madinah.
Itu yang secara asas lah. Jadi, bersempena tema kita pada tahun ini, manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Jadi, sempena Ma'al Hijrah ini, apakah pengertian Ma'al Hijrah dan juga apakah sebalik maksud manhaj Rabbani Ummah Berkualiti, yang pada tema tahun ini. Persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Khairul Ihsan, selaku moderator pada malam ini, yang saya hormati kepada semua barisan guru-guru, tenaga pengajar, pada semua sahabat-sahabat yang turut menonton di dalam rancangan kita FB kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang saya hormati, di dalam surah Al-Fatihah ada satu ayat yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanyalah kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau sahaja kami meminta pertolongan. Itu di dalam surah Al-Fatihah. Bila kita baca Al-Fatihah di dalam solat, walaupun kita baca seorang, tetap kita baca, kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan pada Engkau lah ya Allah kami minta tolong. Jadi perkataan yang kita gunakan ialah kami. Padahal yang baca benda seorang yang baca ini, patutnya iyyaka a'budu wa iyyaka nasta'in. Tak juga, kita baca ramai-ramai walaupun kita sembahyang seorang. Pada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Begitu juga bila kita berdoa yang diajar kepada kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca doa seorang, tapi doa tu doa penutup. Tiap-tiap kali kita doa, Rabbana atina, ya Allah datangkanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kami juga. Nampak tuan-tuan? Begitulah juga di dalam perintah kita menunaikan solat. Warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kamu rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi perkataan yang digunakan dalam ayat itu ialah plural. Warka'u, dan hendaklah kamu semua rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi di dalam ayat-ayat dan contoh yang saya berikan tadi, Allah menyuruh kita melakukannya secara beramai-ramai ataupun bersama-sama. Walaupun ayat itu dibaca seorang, tetap dibaca beramai. Walaupun doa tu dibaca seorang, tetap dibaca dengan beramai-ramai. Begitulah dengan hijrah. Kita sebut sebagai ma'al hijrah. Ma'a tu maknanya bersama-sama. Bila sebut ma'al hijrah, bersama-sama berhijrah. Kita tak ngajak diri kita seorang untuk berhijrah. Kita ngajak ramai-ramai orang untuk berhijrah. Maka sejak daripada itu kita panggil sebagai ma'al hijrah. Ma'al hijrah ni kita guna perkataan ma'al hijrah negara kita. Negara lain dia tak ada apa sebut tahun baru hijrah je lah. Tapi kita di Malaysia kita gunakan pendekatan nak mengajak orang untuk ke arah kebaikan, mengajak orang untuk menjadi lebih baik, lebih cemerlang, lebih canggih, lebih. Kalau boleh biar bersama-sama.
Kerana bila bersama-sama kita akan kuat. Kerana bila kita bersama-sama, ianya lebih bermanfaat. Bila kita lakukan secara berjamaah, ianya lebih diberkati. Saling tolong-menolong di antara satu sama lain. Kerana di dalam kita nak berubah, di dalam kita nak berhijrah, kita perlukan seseorang. Jarang orang berubah seorang-seorang dia. Jarang, tuan-tuan. Dia berubah tu mesti ada sebab. Dia tengok orang, dia nak ikut orang, dia ambil contoh daripada orang. Ada orang yang tegur dia, ada orang yang nasihat dia. Jarang seorang tu berubah seorang-seorang dia, jarang. Akan ada sebab, musabab dia. Macam kita hidup biasa, kita akan senyum. Ada sebab kenapa ketawa, kenapa senyum. Jarang orang senyum seorang-seorang. Jarang, tuan-tuan. Menangis macam tu. Menangis pun ada sebab. Dia tengok Azizul Hasni dapat pingat perak pun dia menangis. Kan? Menangis. Makcik menangis. Oh, dapat perak. Perak pun menangis. Syukurlah. Dia tak tahu. Pasal apa? Pasal dia tengok. Jarang saja dia menangis. Jadi ada sebab kenapa. Perubahan itu berlaku. Semua berlaku ni ada orang. Ada benda. Ada sebab. Ada perkara. Yang dia jumpa. Yang dia tengok. Yang dia nampak. Maka dengan sebab itu berlakulah perubahan pada diri kita. Maka di dalam hal ini berlakulah perkataan hijrah tadi, jom sama-sama berhijrah. Yang kedua, kalau kita nak ubah menjadi baik, janganlah seorang-seorang je. Ajak orang lain. Ajak orang lain. Kalau suami nak jadi baik, takkan seorang-seorang dia masuk syurga. Dia ubah, dia ajak, dia dakwah isteri dia sekali. Begitulah dengan isteri pun, dia nak berubah jadi baik. Dia ajak orang juga, ajak suami dia, ajak anak-anak dia. Bayangkan dalam peringkat kampung, satu kampung berubah jadi baik. Kemudian pergi pula pada peringkat daerah, pergi pula pada peringkat negeri, negara. Satu negara dia ajak menjadi ke arah kebaikan. Maka istilah itu kita nak ajak orang menjadi baik, menjadi lebih baik, lebih baik. Dan hari ini dipanggil manhaj Rabbani, ya, ummah berkualiti. Dipanggil sebagai tajuk kita pada malam ni, ataupun moto kita, tema kita tahun hijrah tahun ini. Apa dia manhaj? Manhaj ini disebut oleh Allah dalam Quran banyak. Ada disebut antaranya dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Allah Ta'ala sebut perkataan manhaj. Dia perkataan berasal daripada perkataan nahaja. Daripada nahaja itu dia akan menjadi perkataan manhaj atau minhaj, yang membawa maksud jalan yang terang, jalan yang bersuluh, jalan yang jelas menuju ke arah kebaikan. Nama dia manhaj. Jadi kalau kita lihat perkataan manhaj itu sendiri membawa maksud jalan yang terang, yang membawa kepada kebaikan, jalan yang membawa orang ke arah satu matlamat. Manhaj Rabbani kita sebut sebagai pimpinan, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manhaj daripada perjalanan bimbingan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita panggil sebagai manhaj Rabbani. Bila kamu ikut manhaj Rabbani yang ditarbiyah, yang dibimbing oleh Allah dan Rasulullah, maka akan melahirkan ummah yang berkualiti. Ummah yang berkualiti dapat dibangunkan bila mengikut jalan yang lurus, jalan yang terang, jalan yang terbaik yang telah dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan mengikut petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Maka jadilah manhaj Rabbani, ummah berkualiti. Wallahu a'lam untuk pusingan pertama, Ustaz. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah.
Okey, jadi sudah terang definisi ataupun pengertian tarikh daripada Ustaz Kazim Ilyas. Okey, berkenaan dengan maksud daripada apa itu ma'al hijrah dan juga manhaj Rabbani, ummah berkualiti. Jadi tema itu sangat dekat. Namun kita kena tahu kenapa, okey, bagaimana tema ini berdekat dengan ummah kita pada hari ini. Jadi setiap kali awal Muharram persoalan hijrah ni memang selalu. Jadi kita punya bagi apa untuk menanamkan azam dan juga sebagai batu loncatan untuk kita ke arah kebaikan. Namun begitu kita sebagai umat Islam juga mempunyai satu sifat konsistensi lah, ataupun nama istiqamah, Ustaz. Betul tak? Betul. Dan jadi ada setengah setengah individu, terutamanya saya pun juga masih belajar dalam hal-hal penghijrahan ini, subhanallah. Jadi untuk ujian istiqamah ni, ada yang memandang ujian istiqamah ni sebagai satu ujian, bukannya satu latihan. Jadi sebagai seorang manusia lah Ustaz, terutama sekali di dalam era COVID-19 ni, jadi ini bukan dah norma baru lah Ustaz. Betul, jadi sebab kita dah 2 tahun dah mengalami situasi seperti ini. Namun begitu, apa yang menjadikan sesuatu untuk individu, untuk istiqamah adalah agak sukar. Jadi persoalan untuk ini, bagaimanakah hijrah untuk seseorang individu? Persoalan dia, hijrah nak ke tak nak? Hijrah ni nak ke tak nak dalam individu untuk bekal istiqamah pada fasa yang seterusnya. Jadi Ustaz, bagaimana tu Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Cikgu. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan istiqamah ni juga di dalam Al-Quran. Inna hadha siratin mustaqim tabi'u. Ini adalah jalan yang lurus, jalan Allah yang lurus, dan kamu ikut. Dalam ayat yang lain, fastaqim, Allah gunakan perkataan adalah kamu istiqamah. Sebab di dalam kita nak berubah, bukan senang-senang boleh berubah. Banyak cabaran akan datang kepada kita. Cabaran daripada manusia, cabaran daripada syaitan, cabaran daripada nafsu, cabaran daripada dunia yang akan menghalang perubahan. Kalau kita tak istiqamah, kita mundur ke belakang. Ada orang yang nak berubah, tak nak menjadi seorang perokok. Sebulan dia bertahan. Bila dia keluar, dah boleh pula fasa kedua, boleh pula lepak-lepak dan dengan kawan di kedai makan. Sudah. Kawan dia buat keluar rokok. Nak ambil, tak ambil, nak ambil, tak ambil, nak ambil, tak ambil. Berapa ramai yang tak istiqamah. Kawan tu, manusia ni. Banyak orang yang isap dada. Hijrah dah, aku tak isap dah, aku tak ambil dah barang. Tapi bila duduk seorang-seorang, kalau aku isap pun siapa tahu. Setan pula duduk guna dia. Ataupun bagi orang yang kaki maksiat, kalau aku buat pun aku boleh taubat. Tak gila aku taubat, aku buat dulu. Nafsu pula. Kadang-kadang kita nak berubah. Aku tak nak dah buat benda-benda haram ni. Aku tak mau dah ambil rasuah. Orang bagi pula. Tak ambil sekali lagi. Sekarang ni susah kerja. Ambil je lah, bukan aku minta. Dunia menjadikan dia susah nak berubah. Tarikkan dunia, cabaran dalam dunia menjadikan dia, kalau tak ambil dunia dia jadi rugi. Ini tuan-tuan yang sedang berlaku kepada kita, yang menghalang-halang untuk kita menjadi orang yang baik. Manusia, syaitan, nafsu dan dunia. 4 cabaran ni. Kalau kita tak berhati-hati di dalam melakukan 4 perkara ni, berhadapan dengan 4 perkara ni tuan-tuan, kita akan pusatkan balik ke belakang. Tuan-tuan yang saya muliakan,
Sebab itu, bagaimana supaya kita boleh bertahan, boleh istaqim, berdiri tegak, kukuh, istaqim, tak goyang, tak goyah, maka ikut apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tadi saya sebut surah Al-Ma'idah ayat 48. Sekali Ta'ala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi." Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab yang penuh dengan kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelum daripada itu, wa muhaiminan alaihi, dan kami pelihara kitab. Al-Quran itu sebuah kitab yang terpelihara, yang istiqamah. Entah, mana ada perubahan pada Quran? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ada Al-Quran diubah-ubah? Tak ada. Dia tetap. Berbeza dengan kitab-kitab yang telah dirombak, diubah mengikut bangsa, mengubah mengikut kepentingan orang, diubah mengikut kepentingan pendeta. Al-Quran tak boleh ubah dan takkan berubah. Maka kalau kita mengikut jalan Al-Quran, itulah jalan selamat. Itulah nama dia, manhaj Rabbani. Macam mana Ustaz saya nak ikut jalan Quran? Ya, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tam. Itu jalan dia, hudan lil muttaqin. Siapa yang nak dapat petunjuk, ikut Quran. Siapa yang nak dapat petunjuk, ikut Quran. Saya dah sebut pada tuan-tuan tadi, dalam kita nak berubah, banyak cabaran. Sebab itu Allah mengajar kepada kita di dalam Al-Quran, sabar. Ada tak contoh orang-orang yang sabar dalam Quran? Contoh bagaimana ujian yang begitu dahsyat yang melanda kepada manusia dan mereka sabar. Dia ada Ashabul Ukhdud, orang-orang yang berada dalam parit. Ada yang kita dengar dalam Quran sebut mereka dibakar, ada yang disalib, ada yang digantung, dipotong kaki dan tangan secara bersilang, tapi mereka tidak goyah. Cabaran kuat. Kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi, kisah Masyiqah Bilal bin Rabah, bagaimana penyiksaan yang berlaku kepada mereka. Mereka istiqamah. Dan kemuncak daripada kejayaan orang yang istiqamah apa? Syurga. Sebab tu tuan-tuan, jangan lihat sekarang. Lihat sekarang memang, bila kita nak berubah, bila kita nak jadi orang baik, kadang-kadang kita dihentam, dihenyak, dibelasah, dibuli, buli cyber lagi, dikutuk, dimaki, difitnah. Memang sakit hati. Tapi jangan tengok yang itu. Tengok orang yang dah berjaya dan apa yang telah mereka dapat dijanjikan oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nak mungkin berjanji. Tengok pada Masyiqah, syurga tempat dia. Tengok kepada kesusahan isteri Firaun, Asia, syurga tempat dia. Tengok kepada keperitan Siti Maryam, dia sabar dan istiqamah, syurga tempat dia. Cuba tengok kepada keperitan yang dideritai oleh Khadijah, berkorban untuk Rasulullah, syurga. Berkorban untuk Islam, syurga balasan dia. Mereka ni tidak goyah, tuan-tuan. Kalau kita sakit, ada tak contoh dalam Quran manusia yang diuji dengan kesakitan luar biasa? Ada. Dan hasilnya apa? Selepas mereka keluar daripada kesakitan dan istiqamah, sabarnya, semuanya berakhir dengan keseronokan. Sebab itu Allah berikan dalam Quran perkataan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, dan berilah berita gembira
kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Dan dalam Quran juga disebutkan, siapa yang lawan Allah, tak nak ikut kitab Allah, tak nak ikut Rasul-Rasulnya, apa kesudahan? Apa kesudahan kepada Firaun? Apa kesudahan? Summa ba'athna min ba'dihim Musa ila Firaun wa mala'ihi fazalamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Allah kata, cuba kamu lihat apa kesudahan pada orang yang buat rosak. Sampai sekarang dilaknat. Tuan-tuan carilah pendaftaran di Malaysia ni, ada tak nama anak dia Firaun? Jarang, tuan-tuan. Apa nama anak kamu, Din? Firaun. Tak ada orang letak, tuan-tuan. Bukan kata orang Islam pun tak letak nama Firaun, orang tak Islam pun tak letak. Cuba tengok kesudahan orang yang baik. Nama pun diambil letak pada kita. Muhammad, Ayub, Maryam, Khadijah. Sampai kita pun ada nama tu. Di sekolah kita ada nama orang-orang. Nama orang yang dah memang baik. Asya, letak. Tok Bila tu, setiap masjid ada nama dia. Bila tu, nama setiap surau ada nama Bila. Punya mulianya tuan-tuan. Nampak? Balasan pada orang yang istiqamah. Jadi kalau kita sekarang nak berubah jadi istiqamah, dulu tak pernah baca Quran, sekarang nak baca Quran, bagaimana cara dia? Buat sikit-sikit, tetapi selalu. Buat sikit-sikit selalu. Sebelum sembahyang baca satu muka, habis salam baca semuka, dapat selai. Buat sikit-sikit. Tak boleh puasa 14, 15, 16. Puasa 15 hari bulan. Hari putih sehari, tengah-tengah bulan puasa. Tak boleh Isnin Khamis, ambil Isnin saja. Cuba sikit-sikit. Tak boleh nak sedekah 100, sedekah RM1. Tapi tetap sedekah. Kalau tak boleh zikir lepas sembahyang, buat-buat pegang tasbih. Kenapa yang kita ni, orang tua-tua dulu pegang tasbih? Supaya mengingatkan kita untuk zikir. Jarang orang pegang tasbih dia buat helikopter. Itu budak-budak. Kita ni, tok-tok guru dulu, ustaz-ustaz dulu, sentiasa pegang tasbih. Bukan menunjuk. Dia nak mengajak supaya berzikir. Dia nak mengingatkan kita untuk berzikir. Ada tasbih di tangan tu, buat apa? Pakailah. Macam handphone. Kita sekarang tak pernah tinggal handphone. Takkan bawa saja kot. Mesti tengok WhatsApp, mesti tengok Facebook, mesti buat call, tengok TikTok, Toktik, semua dia tengok. Sayang tuan-tuan, kita dah ubah penggunaan tasbih kepada penggunaan handphone. Cuba tuan-tuan tertinggal handphone di rumah, takkan kabut. Tertinggal handphone di cabat sekolah, patah balik tuan-tuan. Gegar je pintu pagar sekolah, nak masuk juga, handphone tertinggal. Kalau handphone terjatuh dalam lubang jamban, dia sanggup seluk tuan-tuan. Pasal apa? Nyawa aku di situ. Nombor account di situ, nombor telefon kawan di situ, nombor telefon pengetua di situ, nombor telefon jaga pun di situ, nombor telefon mak bapak pun di situ, nombor telefon anak murid pun di situ, nak buat PDPR lah apa semua di situ belaka. Subhanallah. Itulah kita sebut handphone tu nyawa kita sekarang. Maka orang hari ni sebelum dia tidur, handphone dia baca. Malah handphone tu waktu dia tidur, atas dada dia tuan-tuan. Atas dada handphone. Dulu-dulu orang tasbih. Tasbih. Pasal apa? Nak ingat pada Allah. Dia tasbih. Itu tujuan. Kenapa orang pegang tasbih? Mari ustaz zaman sekarang pula dia kata bid'ah. Nabi tak pernah guna tasbih. Oh sudah. Habis tu Nabi guna handphone. Tasbih itu tujuan dia ialah untuk kau ingat pada Allah. Fazkuruni azkurkum. Kamu ingat pada aku ingat pada kamu. Jadi cara dia macam mana untuk istiqamah tuan-tuan? Buat sikit-sikit,
tetapi kerap. Jangan banyak tapi kerap. Selalu buat. Lama-lama kita dah jadi biasa. Bila dah jadi biasa, akhirnya kita boleh buat dengan berlama-lama. Kita dah biasa buat. Sebab itulah tuan-tuan, di dalam kita nak istiqamah ini, dalam nak buat sesuatu benda yang baik, pertama saya kata tadi, buat secara sedikit tetapi dalam bentuk kerap. Yang kedua, buat dalam bentuk jamaah. Seronok tuan-tuan kalau nanti kita boleh buka sekolah balik setiap hari Isnin, puasa sama-sama. Kami di sekolah kami ni, di Pusat Pendidikan Al-Barakah, setiap Khamis dan Isnin puasa sunat. Semua puasa sunat. Nanti bila buka puasa, buat sedia makan. Dulu-dulu lah, waktu belum PKP, sedia makan macam bulan Ramadan. Lama-lama tuan-tuan, yang tak puasa pun puasa. Yang tak puasa pun datang ke sekolah untuk buka puasa sekali, walaupun dia tak puasa. Lama-lama suruh jadi ramai. Semua orang nak puasa. Kalau aku tak puasa, dia termalu pula aku tak puasa orang ni. Kalau tak puasa belakang. Itu dia yang katakan tadi, ma'al tu. Bersama-sama beramai-ramai. Sebab nafsu ni, dia tak suka buat ibadat kalau seorang-seorang. Nafsu ni, dia tak suka tuan-tuan. Jadi, kita kalahkan dia dengan kita buat ramai-ramai. Bila kita buat seorang-seorang, tak semangat lah, apa semua. Tapi kalau kita buat dengan suami kita, sembahyang malam dengan isteri kita, puasa sunat dengan isteri kita, dia akan jadi kuat. Syaitan pun tak boleh lawan kita tuan-tuan. Nafsu pun kita tundukkan. Jadi itu dua cara bagaimana kita nak mengekalkan istiqamah di dalam sesuatu perubahan yang kita buat. Dan yang ketiga, jangan pedulikan orang kalau kita dah berhijrah. Jangan peduli orang. Orang kan kata, amboi, sejak dengar ceramah Ustaz Kazim ni pakai kopiah, nampak? Kita pun buka kopiah tak bawah tu, silap. Amboi, sejak balik umrah tudung labuh no, kita pun selak balik ke belakang tudung tu. Dalam gini. Ini maknanya kita mengikut orang. Jangan ikut orang. Kita hijrah ni kerana Allah. Tadi kita sebutkan manhaj Rabbani. Ikut jalan hak Nabi buat. Kompong selamat. Berkat. Jalan-jalan hak para Nabi buat ni, tinggalkan ni yang sekarang kita takut dirombak. Bila rombak, ubah, keberkatan hilang, kekuatan akan hilang. Ayat ni yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Kena berhati-hati. Jangan lari, jangan keluar daripada manhaj Rabbani yang Allah sebut di dalam surah ini. Sebab takut tuan-tuan bila kita ubah, wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jangan kamu mengikut hawa nafsu kamu setelah datang manhaj, setelah datang petunjuk yang benar kepada kamu. Allah sebut tu, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami jadikan setiap pada kamu ni syir'atan, ada peraturan dia, ada jalan dia. Jangan langgar peraturan dan jalan-jalan dia. Jadi tuan-tuan, selagi mana kita berada pada syir'ah wa minhaja, syir'atan wa minhaja, yakinlah bahawa itu akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, subhanallah. Ya, ada dua poin yang boleh diterapkan daripada penghijrahan dan istiqamah dalam persoalan. Okey, yang kedua berkenaan dengan istiqamah. Yang pertama, bagaimanakah cabaran untuk manusia kekal istiqamah melalui tarikan dunia yang menjadikan ada 4 perkara, iaitu manusia itu sendiri, yang kedua syaitan, yang ketiga dunia, dan yang keempat adalah nafsu. Jadi antara salah satu batu loncatan ataupun perkara yang sedikit untuk manusia individu untuk kekal, untuk memulakan istiqamah adalah memulakan sesuatu dengan sekecil-kecil usaha. Jadi dekat sini juga ada inisiatif daripada
kalau nak memulakan sedekah, boleh mulakan dengan sedikit wang. Kalau tak ada duit, simpan untuk bersedekah. Moga-moga manfaat daripada sedekah itu boleh memberi sedikit manfaat kepada orang yang lain. Jadi dekat sini ada juga inisiatif daripada SMK IGC sendiri melakukan food bank. Alhamdulillah, jadi siapa-siapa yang boleh yang ingin mempraktikkan dan juga menyumbang sedikit, tak banyak pun tak apa, boleh berhubung dengan cikgu yang ada pada laman Facebook kita, insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Jadi seterusnya persoalan ni lebih dalam lah sikit Ustaz ya. Okay, persoalan yang seterusnya adalah dalam situasi seorang pelajar. Okay, jadi pelajar ni adalah insan yang terkesan dalam konteks sekarang, terutama sekali kerana sudah 2 tahun, hampir 2 tahun mereka mengalami PDPR daripada rumah online kelas Ustaz. Okay, jadi daripada itu, dari kala mereka menghadapi pandemik ini, para pelajar terutamanya mereka ni di fasa perkembangan ilmu. Jadi mereka tak ada rujukan daripada ibu bapa. Guru-guru pun masih dalam perkembangan untuk mempelajari secara maya ini supaya boleh menyampaikan ilmu itu dengan lebih berkesan. Jadi dekat sini bagaimanakah penghijrahan ni? Sampaikan ada pelajar ni, ada satu kisah lah. Pelajar ni datang kat saya Ustaz. Cikgu, cikgu, dia ada baca dekat internet Ustaz. Dia biasalah Ustaz, bila dah selalu hari-hari dekat online, dia akan baca dekat internet. Cikgu, saya ada belajar, saya ada baca tentang depression. Depression, minor depression lah, apalah Ustaz ya. Jadi dekat sini dalam bahasa Melayu sebagai kemurungan. Jadi stres dan depression. Jadi ada dekat sini dalam Islam ada menerapkan tentang hidayah adil. Jadi dekat sini bagaimanakah penghijrahan dan juga konsep hidayah buat para pelajar untuk menangani situasi kemurungan ini, dan juga bagaimana mereka dengan fungsi keluarga dan ibu bapa untuk mengatasi masalah ini Ustaz. Jadi boleh saya berikan ruang Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, tuan-tuan yang saya hormati. Setiap manusia, setiap keluarga tak sama kedudukan dia. Taraf hidup, status hidup tak sama. Ini masalah dia. Bila kita nak menyamakan kedudukan daripada segi sosial, daripada sosial ekonomi, ini yang jadi masalah dalam pendidikan. Sebab itu pendidikan yang asas. Bila duduk anak-anak dalam kelas, mak bapak kamu tinggal di luar, belajar sama yang depan cikgu. Kursi, meja, pakaian, kasut, seluar, tudung, baju, sama. Kamu anak orang kaya ke anak orang miskin, sama. Belajar yang sama. Guru akan mengajar yang sama. Tapi bila kita ada benda-benda macam ini, masalah kita para guru nak mengajar, kadang-kadang handphone pun tak cukup. Berkongsi handphone tu pula. Bapak pun pergi kerja pakai handphone, anak-anak nak belajar macam mana di rumah. Ini persoalan yang tak selesai sampai sekarang. Dan yang akan menanggung ialah cikgu dan pelajar tu sendiri. Petang bapak balik, baru dia boleh masuk join pakai handphone dia. Bapak kalau kerja kelang pula tutup. Mana mampu nak bagi semua. Sebab itu saya katakan tadi, ini benda yang perlu dikaji balik. Ada kesan kepada budak-budak. Bila tak masuk, cikgu call, cikgu marah, cikgu tanya. Kadang-kadang line tak clear. Ini masalah yang dihadapi oleh para cikgu. Bukannya sama line laju. Kena pakai 800, okey lah. Kena pakai 100, kongsi 8 orang pula. So tu hilang, satu tak dapat, satu duduk pusing, berputar-putar tak habis. Kejap seorang ada, kejap tak ada.
Kemudian ada juga jenis budak-budak yang mak bapak pergi kerja, memang dia tak bangun pagi. Dia noh, cikgu cari. Dia tidur. Bapak tak kejut. Kejut pun dia tidur balik. Kalau di sekolah, dia tidur dalam kelas, cikgu suruh dia pergi basuh muka. Kalau dia di rumah, siapa nak suruh basuh muka? Ini cabaran. Dan lebih malang lagi, mak bapak tak ambil tahu langsung tentang tahap pendidikan, apa yang anak dia belajar. Langsung tak tahu apa anak dia hantar ke tidak ke, sebab tekanan hidup dan sebagainya. Ini cabaran-cabaran para guru sekarang ni. Sebab tu saya bimbang kalau tak ada selesaikan cepat benda ini. Cikgu satu hal lah, kepada pelajar-pelajar itu akan menghadapi benda yang lain, kejiwaan yang disebutkan tadi, depression dan sebagainya. Dan kita lihat hari ini pun benda ini sudah pun berlaku. Benda yang mereka tak sangka, tak jumpa, tiba-tiba ada. Tambah budak-budak yang nak menghadapi periksaan. Mungkin dah tahun 6 dah tak ada UPSR apa semua, dia tak pun ambil berat ni budak-budak yang SPM ni. Okey, jadi ini yang perlu buat kajian balik, membetulkan balik mana yang tak betul ya dalam sistem ini, tuan-tuan. Sebab di dalam agama kita dah cantik dah. Di dalam pendidikan dia ada sistem talaqi musyafahah. Iaitu dalam sistem pendidikan dia kena tengok, berjumpa, menghadap, musyafahah dan secara berdepan. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran, 'allama bil qalam. Ilmu tu diajar dengan qalam, dengan pena. Dia bukan setakat ilmu tu diajar dengan mendengar. Maka sistem pendidikan dulu cantik dah. Cikgu menulis, anak murid menulis. Cikgu bercakap, anak murid mendengar. Anak murid cakap, cikgu mendengar. Ini kaedah asas dalam pendidikan. Ya, ini yang dipanggil sebagai manhaj. Tapi sayang kalau manhaj Rabbani ini hanya semata-mata tema, tetapi tak diimplementasi dalam kehidupan dan sistem, dia tak jadi juga, dia tak akan melahirkan rumah yang berkualiti. Sebab sistem pendidikan bukan hanya mengajar daripada tahu kepada lebih tahu, tak tahu kepada tahu. Sistem pendidikan dia lebih kepada sistem pembentukan saksiah, modal insan, akhlak, kepribadian. Ini yang sistem pendidikan, itu makna pendidikan. Kalau tak dibuat berhati-hati, tuan-tuan, apa akan jadi pada generasi yang akan datang? Tidak melihat contoh daripada cikgu, tidak melihat contoh daripada orang yang diharapkan mendidiknya. Maka contoh-contoh lain yang akan mengambil alih. Bayangkan kalau dulu menghadap cikgu di sekolah pun, cabaran besar yang dihadapi oleh cikgu ialah ada cikgu lain di rumah. Nama dia televisyen, nama dia media sosial. Bayangkan sekarang tak menghadap cikgu, tak menghadap secara langsung, tak dididik secara langsung. Dan ada pula gadget di tangan mereka. Mereka tak pilih TV, mereka pilih benda yang senang di scroll. Bila duk scroll, tuan-tuan, macam-macam benda yang mereka lihat. Dan mereka itulah yang lebih menarik perhatian daripada menghadap cikgu di dalam Google Meet dan sebagainya. Tuan-tuan yang saya muliakan, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pandemik ini segera berakhir. Dan janganlah gunakan sistem yang ada sekarang. Balik pada asal balik. Kalau orang nak marah saya, marah lah, tuan-tuan. Ini kaedah dia. Ini kaedah dia. Jangan dia cakap kita dah tak boleh balik ke zaman lama, kita dah tak boleh dah. Habis tu kau nak guna zaman apa? Kau tak fikir anak-anak kau, generasi apa yang akan terjadi pada akan datang. Yang kita hari ni jadi baik ni, sistem apa dulu?
Bayangkan, dalam sistem yang gitu pun manusia boleh jadi macam-macam. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, pendidikan itu ialah kena bertanya dan menjawab, soalan dan menjawab, ada ujian, ya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah juga, ayat 48 ni, kalau tuan-tuan baca, satu ayat yang panjang tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut kepada kita, walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Allah Ta'ala boleh jadikan kamu manusia ni satu, tapi Allah jadikan kita berjenis-jenis manusia. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak uji kamu. Apa yang telah kamu dapat tu aku nak uji. Allah Ta'ala sebut bahawa ujian itu penting dalam kehidupan. Ujian itu penting. Ujian bukan nak tengok siapa pandai, siapa bodoh, siapa dapat, siapa tak dapat. Ujian itu merangsang manusia. Tetapi bila ujian dia ditolak, dimangsuh satu, di mana budak-budak akan merangsang untuk belajar, semangat belajar? Allah sendiri sebut, liyabluwakum fima atakum. Ujian yang menimpa pada kita ni, aku nak test kamu supaya kamu jadi lagi kuat, jadi lagi hebat, jadi lagi bersemangat. Macam kita nak ujian test lesen motor, punya belajar, punya praktis berkali-kali. Sebab apa? Sebab kita nak lulus, supaya aku boleh jadi orang hebat, ada kenderaan aku. Cuba bayangkan tidak ada ujian, tiba-tiba dapat lesen, apa akan jadi? Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita minta kepada ibu bapa yang bersama-sama kita pada malam ini, tolong bagi semangat dan kekuatan kepada anak-anak kita. Di sinilah pengorbanan daripada kita. Terpaksa kita buat. Kita bukan saja-saja nak buat. Ada sebab, ada cabaran yang menjadikan kita hari ini jadi macam ini. Ada wabak, kita pun nak jaga nyawa juga. Maka pada masa itu, pengorbanan daripada mak ayah ditolonglah. Bantu cikgu-cikgu. Sebenarnya bukan kita untuk kemudahan cikgu, dah untuk anak-anak kita. Sebab sekarang kita lah ambil alih banyak. Baru kita tahu selama ni peranan cikgu macam mana. Kita hantar anak pukul 7, balik pukul 2, 3. Kita tak tahu apa cikgu ajar sampai habis anak kak menjerit. Mengajar punya penat, letih gila. Kena pula sekolah 4 tingkat, kurus cikgu tu naik tangga. Mengajar anak-anak kita. Anak pula susah nak faham, cikgu sabar. Sekarang kita banyak mengajar anak kita. Baru kita tahu, pening kepala nak mengajar. Anak saya tanya matematik tambahan, menung saya. Anak saya tanya, ayah ni macam mana nak selesai ni? Terus dia jadi angin terus. Angin terus. Yang ni selama ni yang cikgu duk korban tenaga pihak sekolah, korban panggil buat tuition semua. Tapi benda-benda tu dah tak boleh buat sekarang ni. Kita kena faham tu. Bukan kata anak kita je, anak orang lain juga. Jadi kalau kita tak berkorban sedikit masa untuk tengok pelajaran. Walaupun saya pun tak kerti payahnya SPM dia tuan-tuan. Saya kata ke anak saya, ayah dulu SPM juga tapi tak ada macam kamu. Soalan berat-berat benar soalan ni. Dulu ayah senang saja. Soalan ni berat benar ni. Tapi saya tunggu saja. Bagi dia semangat. Bagi dia semangat dengar, tengok apa benda. Tengok apa benda terpaksa. Macam nak gantikan cikgu-cikgu. Saya minta pada abang-abang kita terpaksalah korban sikit. Sebab baru ni ada bapak komplain, dia kata Ustaz, bil bulan ni banyak. Semua budak-budak pasang kipas, pasang aircon semua bil banyak Ustaz. Sudah. Saya pun tambah Unify Ustaz. Baru ni tambah tak cukup Ustaz. Semua pakai. Kita pun nak pakai. Mereka pun nak pakai lain seluruh. Saya tambah lagi Ustaz. Duit habis sikit. Tak apalah. Ni nama dia pengorbanan. Nak buat macam mana? InsyaAllah mudah-mudahan bila COVID-19 ni hilang ke apa benda ke,
kita boleh balik ke sekolah anak-anak kita. Cikgu pun ni tuan-tuan, mereka pun lebih suka mengajar berhadap offline. Tanyalah mana-mana cikgu pun, mereka lebih seronok, tak sabar ni nak menghadap ni. Yang sekarang ni lagi duduk mengajar, banyak cabaran dia. Mereka pun tak sabar nak mengajar anak kita. Semangat cikgu ni lain, luar biasa tuan-tuan. Jadi kita tumpang semangat cikgu ni. Mudah-mudahan kita juga bersemangat untuk mengajar anak-anak kita. Berkorbanlah sikit duit, mungkin bil tinggilah sikit dan sebagainya. Terpaksalah beli handphone saya tak mampu belilah mana boleh pakai pun. Jangan meletup sudah tuan-tuan pakai 4 hari meletup dengan muka anak pun meletup sekali. Jadi sama-sama lah kita kerjasama untuk anak-anak kita juga. Yang paling penting, tolonglah ajar anak-anak kita adab kita, manhaj Rabbani tadi ni, akhlak dia, perangai dia. Selama ni cikgu-cikgu yang duk nasihat di sekolah, cikgu nasihat di sekolah, lalu je budak-budak bising, oi diam, apa bising ni? Cikgu tegur, diam budak-budak tu. Okay? Kalau gitu kita tegurlah anak-anak kita. Cikgu bawa anak-anak kita sembahyang zuhur di surau sekolah. Ya okey, sembahyang, jom sembahyang, mama sembahyang tuan-tuan. Ada sekolah saya pergi tuan-tuan, pelajar-pelajarnya sembahyang duha, subhanallah, masya-Allah. Okey, sembahyang duha. Pengetua dia jadi imam tuan-tuan. Jadi saya tanya pada ni cantik budak-budak ni, cikgu macam mana cikgu buat? Ini budak-budak terpilih ustaz. Yang mana amalah belajar sikit, yang mana ada sikit kita tarik sembahyang duha, bagi lembut hati ustaz. Lagi kita masuk kelas balik. Kalau cikgu dah buat macam itu, kita sambung di rumah kita. Kita sambung pula sembahyang duha di rumah kita. Ya, sebelum kita belajar di sekolah, cikgu-cikgu ni ajar baca doa, masuklah kelas tu baca doa. Bagi lembut hati. Kenapa kita tak amalkan balik? Apa yang dah dibuat kita teruskan dan kita tambahkan lagi. Mudah-mudahan anak-anak kita ni tak jadi stres, ada aktiviti, ada benda yang menyeronokkan mereka dan mereka tak jadi tension tuan-tuan, stres. Kesian tambah pula anak pula duduk di rumah flat dan sebagainya, lagi stres. Jadi mudah-mudahan kita doalah segeralah berakhir pandemik ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih sekali kepada Ustaz. Okey. Alhamdulillah, kita ada beberapa minit lagi insya-Allah. Okey. Jadi untuk Ustaz, terima kasih kepada Ustaz Kazimiyas. Jadi sebelum kita akhiri diskusi ilmu kita pada hari ini, insyaAllah Ustaz Kazimiyas akan membacakan doa penutup. Jadi insyaAllah kita boleh mengaminkan sama-sama sebelum itu. Okey, insyaAllah Ustaz. Baik, terima kasih. Saya doakan cikgu-cikgu semua semangat kuat. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan kita semua sihat, dipelihara oleh Allah. Okay? Saya pun minta pada diri saya juga, pada tuan-tuan juga, kita jagalah kesihatan kita. Tak perlu ke mana-mana tu tak payah pergi lah. Duduk diam-diam di rumah. Jangan kita kata tak kena kat aku, jangan cakap macam itu. Dia nak kena ni, dia tak kira siapa. Jadi tolonglah, selalu saya nasihat dalam kuliah saya, kita ambil manhaj Rabbani ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia ambil wudu, dia basuh tangan. Sebelum basuh muka tu, basuh tangan. Kita basuh 5 kali sehari. Kena rajin ambil wudu, mau 10 kali sehari. Kemudian lepas kita basuh tangan, kita berkumur. Saya syorkan pada tuan-tuan untuk menggunakan kayu sudi, kayu siwak. Supaya Nabi katakan Allah memberkati orang yang bersiwak. Allah jaga kesihatan dia. Jadi zaman sekarang ni kita kena balik pada manhaj syir'atan wa minhaja yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kita ni dah umur dah 50, 48, 45. Ustaz Ihsan ni, Khairul Ihsan ni 29. Allah, 27 Ustaz. 27, 2 tahun je lari Ustaz.
Jadi kadang-kadang kita tak pernah bersiwak. InsyaAllah tuan-tuan. Mana-mana rongga yang boleh membawa kepada kuman ni, mudah-mudahan boleh mati kuman ni, virus ni mampu tuan-tuan, dengan sunnah Nabi SAW. Selepas kita bersiwak, kita ambil air, letakkan di atas tapak tangan kita, kemudian kita masukkan dalam hidung kita, kemudian kita keluarkan balik, buat 3 kali. Biar pedih pun tak apa, supaya kotoran yang ada di sini keluar. Nabi ajar pada kita kebersihan. Kemudian kita ambil wudu, basuhlah semuanya. InsyaAllah tuan-tuan, Allah pelihara kita. Jadi amalkanlah sebagaimana yang Nabi buat, manhaj yang Nabi buat. Kita dah sebut ini, manhaj Rabbani tadi, yang Nabi tinggalkan pada kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Dan yang kedua, kita doakan anak-anak murid kita, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Ibu bapa juga diberikan kesabaran. Kita boleh cakap sabar sebab benda tu belum menimpa kita. Jadi kena pada kita baru kita tahu macam mana ujiannya. Jadi mak bapak yang hidup tertekan, yang tersusah, kita doakan supaya mereka disabar. Sebab hari ni banyak tindakan tuan-tuan yang betul-betul menjadikan kita takut sampai pada satu tahap bunuh diri. Siapa nak jaga anak-anak dia? Ada juga mak bapak yang dah terkena COVID, meninggal, mak meninggal, bapak meninggal. Siapa nak jaga anak dia? Ni anak murid kita. Ni anak murid kita. Itu kita kena doa juga anak-anak kita. Mak bapak mereka juga diberikan perlindungan, kesabaran, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalba min kilabik ya qahhar jabbar ya muttaqin. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil 'ilm wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Syukran jazilan Ustaz Kazim Ilyas atas pengusian pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum itu, majlis ini sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz dan juga panitia pendidikan Islam SMK IJC atas majlis yang seberringkas ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum itu, minta semua untuk buka kamera untuk kita buat ambil gambar. Ya Ustaz, ambil gambar Ustaz? Boleh? Okey. Sebentar. Cikgu Akram boleh Cikgu? Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. 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 Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua yang yang menyertai kita pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah